Hai, Assalamualaikum dan welcome to channel YouTube Mona Lisa. Nama aku Syakir and hari ni aku nak review satu kerusi nama dia Thomas Vex. And before aku review ni, aku kena unbox dan pasang kerusi ni dulu. So, cara pasang dia simple saja. Cara pemasangan dia ada 3 bahagian, which is bahagian base, bahagian seating dia dan juga bahagian back seat dia. First kali bahagian base dia. Bahagian base dia korang kena pasang dia punya roda dulu. So lepas korang attach semua roda dia, korang kena pasang dia punya bahagian lift, which is bahagian tengah dia ni, palang dia ni. Next pula korang kena pasang bahagian seating dia. So bahagian seating dia, first kali korang kena cabut semua skru yang dah dipasang. And next korang kena pasang balik skru dia dan juga bahagian armrest dia. Lepas pasang armrest dia, korang kena pasang dia punya mechanism rocking dia ni kat bawah ni. So lepas korang attach ke tiga bahagian ni, korang kena attach bahagian seating ni dan juga bahagian base. Lepas korang attach bahagian pertama dan bahagian kedua ni, korang kena pasang dia punya back seat. So sebelum pasang bahagian back seat ni, korang kena pasang adjuster dekat sisi tepi seating ni dulu. And lepas korang pasang adjuster ni, korang bolehlah pasang back seat dia. So lepas korang screw in back seat ni, korang cover adjuster dia dengan plastik yang dah disediakan dan siap. Okay, sebenarnya video yang korang tengok tadi lah video yang aku dah record lebih kurang seminggu dan seminggu lepas. And aku dah pakai kerusi ni lebih kurang seminggu lah. And aku rasa aku dah boleh buat full review and aku share sikit pengalaman aku guna kerusi ni. And sebelum aku bermula, aku nak cakap dengan satu disclaimer yang agak penting yang aku kena bagi tahu, yang kalau nak beli gear ataupun beli any peripheral, sebenarnya senang aku nak recommend ataupun tak recommend kat korang kalau benda tu bagus ataupun tak bagus. Tapi untuk kerusi atau meja atau any gear ataupun produk yang korang guna hari-hari, yang kalau in particular kerusi yang korang akan duduk macam korang akan pakai maybe lebih kurang 7 jam, 8 jam sehari ni, aku macam dia complicated sikit. Sebab personally pendapat aku, badan manusia ni dia sangat-sangat unik. Korang kena consider korang punya ketinggian korang kena consider korang punya berat, korang kena consider korang punya saiz badan korang, lebar tak lebar, and korang kena fikir juga saiz pinggang korang pun, benda tu korang kena fikir juga. Okay, panjang pula aku kan. Okay lah, aku nak cakap pasal ni kerusi Thomas Vex ni. Okay, so kalau hari tu Abang ada review kerusi Cyric 2, diorang target untuk orang sederhana. Tapi untuk hari ni, kerusi Thomas Vex ni sebenarnya diorang target untuk orang yang lagi besar. Tapi tak bermaksud orang macam aku yang kecil ni tak boleh guna. Personally aku rasa dia okay, boleh pakai, tak ada masalah. Tapi ada sedikit, orang cakap apa, kalau bahasa Inggeris cakap ada quirks, ada kekurangan sikit lah. So benda tu korang kena take note sikit. First kali aku nak cakap pasal overall tema design gaming chair ni. Diorang pakai racing theme dan juga diorang combo dengan simple yet minimalist look. So korang boleh tengok, dia still ada simple look yet premium. Okay, sebelum ni maybe korang pernah nampak aku duduk atas kerusi Undersea Jungle yang warna merah tu, ataupun Adli yang nak baca lah pernah duduk atas kerusi tu untuk review-review produk. But aku rasa aku boleh buat side by side comparison. Korang boleh tengok comparison size dia dari segi lebar dia, dan juga dari segi ketinggian dia. So dari segi ketinggian ni aku nampak yang kerusi ni sedikit tinggi. Aku dah ukur ukuran dia, ketinggian dia, beza dia sebenarnya tak ada beza sangat pun, lebih kurang 3-4 cm je perbezaan dia. And aku buat side by side comparison ni sebenarnya sebab target customer kerusi Undersea Jungle ni, even though harga dia lebih kurang, tapi target customer dia diorang target orang yang kecil, but this one diorang target orang yang besar. So comparison tu aku rasa masuk akal lah. Okay, antara ukuran penting korang kena consider kalau korang nak beli any gaming chair, which is dia punya minimum height kerusi ni ataupun maximum height, ketinggian seating dia, dan juga dia punya seating size dia. So seating size dia korang tengok kat sini memang sangat luas. Kalau aku pun duduk, korang nampak banyak lagi space kosong, memang tak cecah peha aku. So minimum height kerusi ni ialah 47 cm, and kalau ubah dekat level sebelah kanan ni, dia punya height dia jadi 54 cm. And seating size dia, kalau korang nak tahu juga, size dia ialah 40
cm panjang dan lebar ke dalam ni ialah 54 cm. And unlike kerusi gaming chair yang lain yang pakai pure leather, kerusi ni diorang pakai microfiber yang aku rasa sangat solid lah. So microfiber yang diorang pakai ni diorang panggil soft cooling touch 2.0 durable microfiber. So in theory diorang bagi tahu yang kerusi ni lagi durable lah daripada pure leather biasa tu. Okay, korang sendiri boleh nampak kerusi ni sangat simple, minimalist, premium macam aku cakap tadi. Yet ada lagi stitching V Gaming Thomas ni dan juga ada branding dekat sini dan juga dekat belakang the same thing ada logo Thomas V ni dan juga branding Thomas ni. And sebelah kanan seat ni ada, korang boleh nampak, korang nampak tak? Ada tulisan VEX sini kan. Dia sangat subtle dan sangat clean. Aku sangat suka approach diorang punya stitching logo gaming tu dan juga VEX ni sebab dia tak nampak obtrusive, orang cakap. Dia tak nampak macam aku nak show off gaming chair. Tak adalah sangat. So kerusi ni boleh pakai untuk office dan juga korang nak pakai untuk gaming pun boleh. So dua situation pun dua-dua sesuai. Bahagian tepi ni pula diorang pakai material mesh and dekat sini diorang pakai material carbon fiber look gitu. And macam aku cakap tadi, kena dengan tema clean yet premium. Okay, next aku nak cakap pasal dia punya cushion atau padding belah dalam ni. Diorang pakai sama macam adik-beradik yang lain yang Cyrix dengan Blaze tu, diorang pakai material yang diorang panggil Cold Cure Memory Foam. And korang tahulah memory foam tu untuk absorb berat badan korang. And korang boleh nampak betapa generous ni dari segi ketebalan span ataupun foam yang diorang pakai ni. So aku sangat puas hati lah dari segi ketebalan ni. Tapi untuk comfortable tu aku sambung kejap lagi. Untuk bahagian armrest dan juga bahagian seat plate dia ni, diorang pakai mix of besi dan plastik. Bagi aku itu common je. And dekat armrest ni ada soft padding. So aku suka. Okay, next pasal dia punya base. So base dia dan juga dia punya roda dia ni diorang buat daripada besi. And as a result, kerusi ni akan jadi lagi berat dan lagi stable. And orang cakap berat tu tak bagus, tapi personally aku suka kerusi yang lagi berat. So dia lagi meyakinkan korang nak duduk atas sini lompat-lompat pun tak apa. Okay, macam awal-awal tadi korang nampak kerusi ni datang dengan neck pillow dan juga lumbar support. Lumbar support yang orang pakai ni sangat-sangat soft. Aku sangat suka. Memang aku rasa kerusi ni kena ada lumbar support. Kalau tak selesa. Tetapi neck pillow yang diorang pakai ni nampak macam lembut kan. Tapi personally kalau korang tak dekat kepala korang, dekat tengkuk korang, tak selesa. And instead aku tak pakai pun, lagi better bagi aku. Okay, outlook dia aku rasa dah settle. Now aku nak cakap pasal dia punya support dan juga adjustability dia. Untuk berat yang diorang boleh support ialah 180 gram dan untuk ketinggian dia 175 cm hingga 200 cm. Okay, dekat bawah ni ada satu knob, korang boleh control level tension rocking system dia. So kalau aku suka rocking system yang maximum. So aku twist knob ni all the way sampai habis. Okay, untuk tinggi rendah kat belah kanan ni ada satu level untuk korang adjust. And sebelah kiri ni pula ada satu lever untuk korang control ataupun lock sistem rocking dia. Okay, locking system ni aku suka sebab tak semua kerusi ada locking system ni. So kalau aku nak ubah mode kegunaan aku, contoh aku nak relax sikit, so aku boleh baring and still rasa layan lah. So aku boleh layan YouTube ataupun aku nak buat kerja pun boleh dengan sedikit relax dengan baring macam ni. Untuk back seat dia pula, korang boleh ubah daripada 90 degree kepada 165 degree ke belakang. Aku juga buat sedikit test untuk dia punya stability kerusi ni. Macam korang tengok ni, kerusi ni sangat stable even fully tilt ke belakang. Dan sebenarnya Abang Cira pun pernah test kerusi ni dan bila fully tilt, dia kata dengan berat dia kata still stable. Korang boleh imagine kukuh tak kukuh kerusi ni. Dan aku nak buat satu extreme test untuk kerusi ni dan korang boleh nampak kerusi ni kukuh tak kukuh. So korang boleh nampak kerusi ni personally aku rasa sangat well built lah. So aku suka. Okay, untuk armrest dia korang boleh ubah 3 direction, which is ke depan dan ke belakang, atas dan bawah. And korang boleh ubah dia punya pivot dia ke dalam atau keluar. Tapi kurangnya aku rasa dari segi pivot dia ni, aku sangat concern dari segi longevity dia. Berapa lama armrest ni boleh bertahan. Korang tengok sini, dia punya locking system tak kuat. So maybe 2-3 tahun ni kemungkinan besar dia akan lagi loose daripada sekarang. Okay, sebab kerusi ni besar, aku nak buat test kat dia punya roda. Nak tengok kerusi ni terhuyah hayang ke tak. And aku tunjuk korang.
Kursi ni macam korang tengok, tak ada rasa teruyuh hayang pun nak jatuh ke tak ada. And korang kena take note, test aku buat ni adalah atas kapet, bukan atas mozaik. Okay, aku dah bagi tahu sedikit sebanyak pasal benda yang aku suka pasal kerusi ni dan benda yang aku tak suka pasal kerusi ni. Tapi ada lagi benda yang aku nak tambah yang aku rasa mungkin akan jadi deal breaker dekat certain people ni. So, pertama, dia punya height. So, diorang target customer dia ialah 175 ke atas, tetapi ketinggian aku 193 cm saja. So, kalau aku pakai kerusi ni, aku punya kaki macam kena jengkit sikit lah. And kadang-kadang aku bersila je. Okay, secondly pasal dia punya material yang diorang guna ni. So, diorang pakai microfiber. And even microfiber yang diorang panggil soft cooling touch. Personally, bagi aku tak sesuai pakai material macam ni. Even yang kata soft cooling touch, bagi aku tak ada cooling effect sangat lah. Tapi Adli, dia ada test kerusi ni 1 hari. Bagi dia tak ada berpeluh apa pun. So, depends dekat orang tu, biologically badan orang tu macam mana. Berpeluh ke tak? So, benda tu korang kena concern sikit. So, as for conclusion, patut ke korang beli kerusi ni? Atau korang patut beli kerusi Cyrix ataupun Blaze yang lain? Senang cerita aku cakap, kerusi Thomas ni memang berbaloi untuk korang beli. Sebab price yang diorang offer dengan spek yang diorang offer tu memang bagi aku sangat-sangat berbaloi. Tapi, macam aku cakap tadi, dia depends dekat orang tu macam mana. Tapi, kalau korang betul-betul korang interested, korang nak check pasal kerusi ni, and korang duduk KL ataupun duduk area Selangor, tapi Selangor ada PKPB. So, maybe after PKPB ni lah, korang boleh pergi dekat dia punya cawangan dekat USJ tu, korang boleh ambil feel, ambil test, korang boleh duduk atas kerusi tu, korang boleh ambil feel, korang main game 5 minit, 10 minit, 15 minit, main Mobile Legend, korang boleh ambil feel, okey ke tak? Kalau orang duduk atas kerusi ni, comfortable ke tak? Tapi kalau korang tak duduk dekat KL ataupun Selangor, korang nak juga beli kerusi ni, aku dah sediakan link dekat description box below. Korang boleh tekan link and korang boleh buat pre-order. Okay, that's it for video hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang. Kalau aku cakap laju sangat, korang boleh tekan slow down sikit kot, 0.75 maybe. Kalau korang suka video macam ni, korang boleh tekan butang like dan subscribe. And kalau korang tak suka video macam ni, korang boleh tekan dislike 2 kali. Jangan lupa. Aku Syakir dari channel YouTube Mona Lisa. Terima kasih banyak kerana menonton. Bereboh, jumpa lagi.